Mika punya viewer berapa dah? Dah live lah. Sekejap baru masuk ni, so saya minta support kawan-kawan lah untuk support, share. Lepas tu yang boleh pergi lagi lah. Lepas tu saya share ke saya punya page lagi macam tu. Ini ada grup dah ni? Saya punya page sendiri. So kawan-kawan yang support yang bagi naikkan lagi lah. Berapa banyak view je? Dalam 30 40 situ. Ribu? Ramai lah. 40 ribu? Tapi ada lah orang tengok ada tu. 40. Mungkin tuan ni lain sikit kot kan. Tengoklah macam mana ni kan. Sekejap saya nak kena share dulu. Ke handphone tadi. Ya. Okey, tuan bagi mic. Saya cakap sekejap. Mic tuan. Okey. Okey, Assalamualaikum kepada yang sedang menonton. Mungkin tak tahu, mungkin terkejut sebab kita buat lain daripada yang lain sekarang ni. Sebab apa? Sebelum ni kita jual je kan. Sekarang ni saya nak bagi satu ilmiah, perkongsian ilmiah, okey, daripada tuan yang claim dirinya ketua saintis dunia. Betul ke? Okey, kita akan tengok macam mana dia akan cerita. Okey, dia akan cerita dulu macam mana dirinya, apa semua, dan korang akan tengoklah. Sebab apa saya tengok dah. Sebab apa saya tengok daripada YouTube semua. Orang semua kecam dia. Tapi diorang sendiri tak tahu macam mana ketua saintis dunia ni sendiri, okey, ketua saintis dunia ni sendiri yang claim dirinya, tapi diorang tak tahu, okey, sebab saya sendiri tengok, okey, dia sendiri yang terangkan apa semua. Jadi harap korang dapat terhibur lah. Bukanlah terhibur, sekarang ni kita nak belajar kan, kita nak belajar apa semua. So harap korang dapat ambil sedikit ilmu apa yang saya nak kongsikan dengan korang sekarang ni. Okey, alright, harap korang terhibur sekarang ni. Okey, saya akan serahkan kepada ketua saintis dunia kita ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan saudara saya sebelah tadi selaku moderator Ashraf yang telah menjemput saya untuk memperkenalkan kajian yang saya buat sekian lama ini, insya-Allah dalam masa yang sangat terbatas ini, saya cuba untuk mendedahkan apakah sebenarnya kajian yang saya buat semenjak tahun 1973 lagi, ketika saya masih remaja. Jadi remaja tentulah orang yang punya jiwa yang besar dan berkobar-kobar untuk memberitahu kepada dunia bahawa dunia ini adalah tempat kita melahirkan idea-idea yang tersendiri yang kita rasa boleh kita bawa ke tengah masyarakat dunia. Jadi sebelum saya memperkenalkan
apa yang telah saya kaji ini. Elok juga saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Abdul Halim bin Bistamam. Dilahirkan di kampung baru berhadapan dengan Mardi. Mardi inilah pusat penyelidikan padi negara di bawah Kementerian Pertanian. Pada tahun 1955 saya dilahirkan. Semenjak itu saya mula berfikir. Di zaman kanak-kanak lagi, bapa saya telah memberi satu motivasi tinggi untuk saya. Apabila tiba majlis Maulidir Rasul, saya akan diberi tugas untuk berceramah. Waktu saya masih darjah 1 lagi, saya diminta berceramah di khalayak ramai, memperkenalkan Rasulullah kepada pendengar-pendengar. Pada tahun 1975, saya bersekolah di Sekolah Kebang Menengah Iskandar Shah Parit di tepi Sungai Perak. Dan Sungai Perak ni pula banyak cerita-cerita yang menarik untuk kita gali. Kerana di situlah sejarah-sejarah tanah Melayu ni mendapat kejutan apabila Jablus dibunuh di tepi Sungai Perak. Iaitu seorang resident British yang tujuannya datang ke Perak untuk mengambil hasil bumi, terutama biji timah. Maka tahun 73 itu adalah tahun saya mengambil peperiksaan Malaysian Certificate of Education. Ya. Masa itu dalam aliran bahasa Inggeris. Saya mendapat keputusan MCE saya tidaklah hebat. Tetapi sijil saya inilah satu-satunya di dunia yang mempunyai keputusan yang disebut oleh Albert Einstein sendiri. Dan sijil saya ditandatangani oleh Naib Chancellor University Cambridge, United Kingdom. Kerana masa itu MCE di bawah kelolaan University Cambridge, Malaysian Certificate of Education, atau orang panggil Senior Cambridge. Jadi keputusan saya dapat 2 je, Art and Science. Bahasa Malaysia 8. Maknanya kalau 9 fail lah. Itu hikmah yang saya dapat daripada keputusan yang menyebabkan saya meneroka Art and Science yang disebut oleh Albert Einstein. Saya tak sempat nak bawa kenyataan Einstein, cuma saya ada bawa majalah Albert Einstein sahaja yang menyebut Art and Science, Bringing Art and Science Together. Ya. Dan ini diakui oleh Kementerian Pelajaran, Dr. Mazli Malik, yang menyebut dalam Keratan Akhbar, Bringing Art and Science Together. Tidak boleh dipisahkan. Kerana art and science itulah satu subjek yang boleh memberi laluan kepada pemikiran tingginya. Pada tahun 73, saya bekerja. 74 saya bekerja sebagai bungkus udang di Barkas Store, iaitu saya jadi macam kuli lah. Kerana keputusan saya dapat art dengan sains aja. Lain tu tak berapa menarik. Tahun 75 saya masuk Maktab Adabi Bukit Mertajam. Di situlah mula saya menajamkan otak saya. Kerana namanya pun Bukit Mertajam. Ada sekolah nama Sekolah Kepala Batas. Jadi saya tak pergi Kepala Batas pasal otaknya terbatas. Saya lebih suka melihat otak yang tajam. Akhirnya saya masuk maktab perguruan selepas itu. Setelah mencapai keputusan yang baik, saya dapat masuk maktab perguruan di Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang, atau dikenali sebagai MTC, Malayan Teachers College. Baik. Selepas menjadi guru, saya buat kajian. Bidang kajian saya ialah brain science. Dan saya sempat bersama dengan pemikir-pemikir dunia, di antaranya yang saya bentang di pusat sains negara, kajian saya bersama pakar otak yang bernama Kenneth Wilson. Ini di depan DVD saya ni. Beliau ialah seorang pakar otak Amerika. Ya, saya bentang depan dia di pusat sains negara. Dan ini DVD-nya. Kalau tuan-tuan berminat untuk beli, silalah.
Selepas itu saya mengadakan pertemuan dengan Ketua Pengarah UNESCO Bangsa Bersatu. Dan saya buatkan satu pendedahan bagaimana forum berkenaan International Planet Year. Saya ikut serta dalam dialog itu dan saya sempat berdialog dengan Ketua Pengarah UNESCO Bangsa-Bangsa Bersatu untuk mencari jawapan kepada masalah iklim dunia pada ketika itu. Tajuknya International Planet Year, yang menyebabkan saya mengkaji tumbuh-tumbuhan. Dalam kajian saya termasuklah biodiversity yang berkait rapat dengan daun-daun di muka bumi ini. Seterusnya, pada tahun berikutnya saya menghadiri satu program Asia Pacific Science Congress yang dihadiri oleh saintis-saintis negara maju, termasuk Amerika dan negara-negara maju di Asia Pasifik, di rantau Asia Pasifik. Dan sempat saya berdialog dengan saintis-saintis Amerika dan juga negara-negara maju, melontarkan idea yang saya bawa mengenai the meeting point between revealed and acquired knowledge. Itu di antara aktiviti yang saya hadir dalam peringkat dunia, di peringkat dunia ya. Kemudian saya juga menghadiri satu program yang dianjurkan oleh University Sultan Azlan di Kuala Kangsar dalam program World Conference of Islamic Thought. Jadi ada orang tak suka saya tunjuk semua ni. Kerana sebelum ni ada orang komen, asyik nak tunjuk sijil aja. Ini pengenalan diri sebenarnya. Saya nak kenalkan apa yang saya buat, di mana saya dah bersidang dan sebagainya. Selepas ini baru saya tunjukkan apa research yang saya buat tu dengan menggunakan whiteboard nanti. Baik. Jadi World Conference of Islamic Thought ini dihadiri oleh saintis-saintis negara maju, termasuklah negara-negara Islam, dan juga saya menghadiri program di Dewan Bahasa dan Pustaka. Sijil ini untuk saya tunjuk supaya penglibatan saya di peringkat dunia. Ya. World Convention of Al-Kahfi, Surah Kahfi, World Convention, ya, yang dianjurkan oleh Akhbar di Sinar. Ya. Dan lagi banyaklah yang saya hadiri. Ini pertemuan saya dengan Datuk Seri Najib di atas jemputan beliau. Sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia, saya dijemput untuk bersama-sama memikir, ini surat jemputannya yang diberi oleh Datuk Najib kepada saya ketika program itu berlangsung. Dan ini di Masjid Sultan Salahuddin di Shah Alam. Yang ini berita-berita yang saya ambil untuk bahan research saya. Ya, insya-Allah. Baik. Jadi banyak lagi lah persidangan-persidangan bertaraf dunia yang saya hadir untuk menjelaskan kenapa saya menghadiri, sebab mengikut laporan Amerika dalam majalah New Scientist, Amerika sedang berdepan dengan krisis. Kita pun dah tahu baru ni, COVID dia tak boleh handle. Kemudian kita tengok berlakunya apartheid, dasar apartheid iaitu polis membunuh negro. Akhirnya berlakulah huru-hara di Amerika. Jadi Amerika sudah bukan lagi tempat aman. Contohnya majalah ni telah menyiarkan sebelum kejadian itu ditulis Unscientific America. Negara yang kita harap untuk membangunkan kemajuan sains dan teknologi berdepan dengan krisis. Jadi bukan saya cakap, mereka sendiri mengakui bahawa mereka sedang berada di ambang maut sebenarnya. Jadi maknanya kena ada muncul seorang ataupun individu-individu yang punya cita-cita besar untuk memulihkan balik suasana dunia ini. Ya. Jadi sebab itulah saya berusaha bersungguh-sungguh secara individu nak mengajak masyarakat dunia untuk kembali to seek out new life. To seek out new life. Seperti yang disebut oleh Setiausaha Agung Bangsa-Bangsa Bersatu yang pernah datang ke Malaysia. Namanya Ban Ki-moon. Dia berkata, perlunya wujud cara baru mencorak dunia. Jadi apabila Amerika gagal untuk membawa manusia kepada tamadun baru,
Kitalah di bumi Asia ni, terutama orang Melayu, yang mempunyai ruang untuk bercakap dalam suasana aman begini, ya, untuk kita lontarkan idea supaya seluruh masyarakat dunia boleh dengar. Ya, sampai dikeluarkan berita dalam majalah ni, majalah bisnes ini, how science goes wrong. Nampak ya? How science goes wrong. Maknanya selama ni sains telah membawa manusia ke jurang yang sangat dalam yang boleh menghancurkan manusia. Maka berlakulah perubahan iklim dunia contohnya. Ya. Jadi banyak lagi perkara-perkara yang menyentuh pemikiran manusia ni supaya manusia kembalilah kepada tradisi sains yang lebih bertamadun. Bahkan mereka memperkenalkan God Lab sekarang ni. Intelligent design. Mereka bercakap tentang alam ni telah disusun sedemikian rupa oleh, mereka tidak menyebut Tuhan Allah, mereka hanya mengatakan God. God apa yang mereka kendaki. Maka itulah sebab kita umat Islam berusaha untuk dakwah kepada mereka supaya mereka mengenal hakikat bahawa kejadian alam ni adalah ciptaan Allah. God Lab dipanggil intelligent design. InsyaAllah selepas ni saya akan tunjuk macam mana design itu, macam mana kita boleh ambil daripada ilmu ciptaan Allah ini supaya kita merasakan kehebatan Allah tu. Saya nak menjawab soalan yang ditimbulkan oleh Stephen Hawking. Stephen Hawking mengatakan bahawa God did not create the universe. Apa ini sebenarnya? Fitrah manusia, walaupun dia tidak beriman kepada Allah, dalam diri manusia ada fitrah untuk bertuhan. Tetapi kenapa Stephen Hawking menyebut bahawa God did not create universe? Stephen Hawking ialah pengganti kepada Albert Einstein. Dia kata Tuhan tidak menciptakan alam. Jadi dalam masa yang sangat singkat ini, saya akan terus kepada research yang saya buat ini supaya tuan-tuan tidak tertunggu-tunggu. Asyik nak tunjuk sijil aja. Sijil yang orang tanya kan. Sebenarnya saya buat ni bukan apa, kerana ilmu di dunia sekarang telah menjadi ilmu yang, kalau dalam bahasa Islamnya, bahasa kita ni, ilmu yang telah dinajisi oleh akidah yang telah rosak. Kalau dalam bahasa fiqahnya, air mutanajis. Sebenarnya kita hendakkan air mutlak. Ilmu yang mutlak itu daripada Allah. Jadi bila kita nak berwuduk, kenalah air mutlak, bukan air mutanajis. Jadi air mutanajis itulah ilmu yang ada sekarang ini. Jadi macam mana kita nak ambil ilmu yang mutlak daripada Allah? Maka timbullah dalam majalah akhbar ni dikeluarkan berita saintis Islam pula. Inilah yang saya nak kupas sekarang. Bagaimana kerja saintis Islam nak mendamaikan dunia ni. Kita ambil bertolak daripada wahyu Allah. Ya. Kerana awal agama mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Baik. Jadi bila saya nak mengupas tentang sains Islam, saya mengambil ayat Quran daripada surah Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib. Jadi saintis barat dia tidak mengambil kira perkara yang ghaib. Ya. Sebab itu kita melihat sains yang ada di muka bumi Allah sekarang ni, sains yang tidak bertuhan, maknanya rohnya sudah tak ada. Saya ambil daripada ayat Quran surah ayat 59 surah Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaib. Ya, perkara ghaib, ilmu ghaib di sisi Allah. Kemudian ayat berikutnya Allah sebut wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak selai daun pun jatuh tanpa pengetahuannya. Saya pun terus mengambil keratan daripada Newton pula. Ini Newton punya kata. Newton menyebut pada tahun 1687 majalah ni dikeluarkan di India. India Today. Ya. Jadi Newton dan Principia Mathematica-nya. Ya. Principia Mathematica ini menjelaskan di antara sebutannya yang pertama, boleh angkat depan? Leaf fall. Ya, leaf fall. Boleh nampak tulisan ni? Leaf fall and lark rise. Ya.
Jadi bila disebut tentang daun jatuh, ayat Quran pula menyebut tentang tidak selai daun pun jatuh tanpa pengetahuannya. Maka saya nak kupas sikit macam mana susun atur yang telah saya lihat dalam texture daun tadi. Bagaimana susun atur yang Allah buat. Kita dah faham proses fotosintesis, kita dah belajar di mana daun mengeluarkan karbon dioksida, mengeluarkan oksigen dan mengambil karbon dioksida untuk memproses makanan melalui proses fotosintesis. Sebab itu semua kita dah belajar. Tetapi daripada ayat Quran, leaf fall, daun jatuh, kita nak tengok apa prinsip yang kita boleh tengok. Baik. Jadi saya gunakan whiteboard saya ni untuk memberi gambaran, iaitu pada selai daun, adanya prinsip aerodinamik. Kita dah belajar aerodinamik. Bila daun jatuh, adanya prinsip aerodinamik. Ya. Bila ditiup angin, maknanya daun-daun jatuh itu ada dia punya prinsip sains dia. Kita tengok pada selai daun di sana dulu. Nanti saya pergi kepada dalam daun. Okey. Kita ambil daun yang pokok yang besar ini, contoh. Sebab kita dah baca sejarah Nabi Adam. Ketika dia turun daripada syurga dulu, dia pakai daun. Dalam surah Al-A'raf, daun syurga. Cubalah tengok dalam Quran, ayatnya daun syurga, ya. Baik. Jadi sekarang bila saya nak kaitkan dengan Newton punya teori, Newton daripada majalah ni lama saya ambil pada tahun 1977, masih ada lagi di tangan saya. Jadi di depan ni tulis leaf fall. Leaf fall. Jadi saya ambil sikit daripada keratan ini. Baik. Bila kita tengok daun jatuh, itu ilmu Allah. Saya memperkatakan sains Islam. Sebab kita baca tadi, Amerika sudah berdepan dengan krisis dunia. Kita ambillah pendekatan sains Islam kerana daun jatuh itu ada makna di sisi Allah. Ya? Baik. Kita tengok daun jatuh, selai daun. Jadi saya mula buat calculation saya sendiri. Saya merenung pada helaian daun yang ada di punya line ini. Jadi saya namakan dia tag simetri. Simetri pada daun. Kemudian lantas saya mengira mengikut otak saya yang saya terbitkan buku ni, buku otak kanan. Saya menggunakan bahagian kanan otak saya untuk explore. Bila saya explore, baru saya discover. Dan itulah kerja saintis. Apa sahaja yang dia tengok di alam ni akan membawa makna. Kalau Newton boleh melihat sebiji apple, dia boleh dapat gravity, maka daun yang jatuh pun ada makna di sisi Allah. Maka saya merenung secara zahirnya, saya pun kira macam ni, 1, 2, 3, saya kalikan dengan 12 bersamaan dengan selai daun. Ini yang asas dulu saya dapat. Kemudian untuk menjadikan sama dengan ini, tangkainya, ini equal to 1 to 3 times 12 equal to leaf. Kemudian saya nak jadikan ini daun, saya hanya melukis saja. Saya desainkan. Ini jadi daun. Okey. Yang ini jadilah pokoknya. Inilah kreativiti dalam otak kanan. Yang saya selalu bercakap tentang otak kanan Melayu ni. Ya, otak kanan Melayu. Gambaran otak kanan tu di sebelah sini. Kreatif, imaginatif, general, intuitif, conceptual, big picture semua belah kanan. Yang pernah disebut oleh Albert Einstein, imagination is more important than knowledge. Pernah dengar kata-kata itu? Maka orang Melayu suka berimajinasi. Sebab tu bila masa termenung, cipta satu idea. Maka saya buat macam ni. Oleh kerana adanya daun, tentu adanya line di sini. Maka saya susun 1, 2, 3. Saya buat 3 line. Maka jadilah selai daun. Jadi line ini saya namakan simetri. Dan semua orang tahu apa itu simetri. Pada wajah kita pun ada simetri. Ya. Sebab tu orang Melayu kalau dia nak cakap pada orang, dia marah orang, dia kata jangan tarik muka 14.
Muka 14 ni orang Melayu je faham. Sebab muka 14 ni begini ya, saya tunjukkan muka 14. Kenapa orang Melayu sebut muka 14? Ini mata, ini hidung, ini mulut. Jadi muka 14 ni je begini. Ini simetri ya pada wajah kita. 8 dengan 6 betul ada 14. Jadi maknanya muka 14 ni muka masam lah. Sebab dia tak ada simetri. Tengok kita ni, ini muka masam namanya. Itu kata muka 14. Kalau nak muka senyum, dia kena 7 dengan 7. Sekarang betul tak seimbang? Jadi tentulah senyumnya begitu. Inilah muka 14 yang okey. Baik. Jadi di sini dah terjawab makna simetri pada daun tu menunjukkan keindahannya. Allah sebut dalam Quran, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah itu indah dan dia sukakan keindahan. Maka alam ni sebenarnya terbentuk dengan keindahan. Jangan dirosakkan bumi. Sebab itu jangan tebang pokok sewenang-wenangnya. Ya? Baik, kita tengok lagi daun tadi, simetri. Macam mana kita nak dapat simetri keduanya seimbang? Maka kita ambil 12, kita kalikan dengan 1. Ini jadi 12. Okey? 12 kali 2, 24. 12 kali 3, 36. Jadi untuk menjadikan simetri, tentulah kita turunkan 6 di sini. 3, 4, 7. 2 tambah 2, 4. Bukankah ini 1 ya tak? Jadi yang ini sama dengan ni. Untuk menjelaskan lagi simetri, kita padam balik. Ini betul 7 tak? Ini 4. Maka nampaklah 6, 6, 7, 7, 4, 4, 1, 1. Ini gambaran simetri dalam otak kanan. Okey. Jadi bila saya padam, makna inilah dia jawapannya. Ya, clear. Kalau nak dimasukkan dalam kelas, kita buatlah dalam bentuk kotak pula. Kita kotakkan. Kerana dalam kelas tak boleh buat daun ni tak? Tambah daun ketum lagi tak boleh. Itu jangan. Itu jangan. Itu buat hal lah. Sebab tu kita nak mendidik manusia jangan ambil daun ketum. Jangan. Mengkudu tak apa. Mengkudu tak apa. Boleh buat ubat. Betul. Okey, yang ni kita pecahkan kotak tu. Itu kata think outside the box. Berfikir di luar kotak maknanya kreatif. Another word for thinking outside the box is to think creatively. Okay, now kita buat line. So now bila line tu kita ambil 12 1 12. 12 2 24. 12 3 3 6. Ni bentuk kotak tadi. Ya, kita padam line tu. Nampak macam daun balik. 6 7 4 1. Ini pendekatannya. Tapi dalam DVD saya dah kupas lah. Tapi elok beli DVD. Baru rasa puas hati melihat macam mana pemikiran otak kanan. Okey? Baik. Selepas habis ni, timbul perkataan imaginatif, kreatif dan last kali inovatif. Tak? Inovatif itulah di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovatif. Iaitu Khairi Jamaluddin. Saya dah bertemu dengan Yang Berhormat Khairi dan lepas ni saya akan bertemu sekali lagi nak bawa agenda sains di peringkat sekolah pula. Okey? Nah, sekarang tengok innovationnya. Inovatif pula. Jadi bila saya dah dapat ini, saya mula mengkaji lagi. Saya explore sampai saya tak perlu kepada design, saya terus kepada jawapan. Maksudnya begini, tengok ya. 121 kali 12. Bila saya tengok daun tu jatuh, contohnya daun tadi ya. Daun yang ni. Dan apa saja daun yang berbentuk ada simetri ni. Jadi kita tengok line daun tu. Okey. Jadi kita buatkan bahagian-bahagian lain dia tu. Maka di celah-celah inilah yang akan keluar jawapan. Ini sebagai bukti, saya tunjuk kejap. Okey, contohnya saya susun. Saya buat macam logaritma. Pernah dengar ya, logarithm ya? Logaritma ya. 1 2 3 times 12. 1 2 4. Saya pilih 12 dulu. Ya. 1 2 5 times 12. Macam mana saya dapat jawapan spontan, tak perlu kepada design lagi. Sebab itulah dibantu dengan otak kanan. Creativity, spontaneous. Itu timbul istilah lateral thinking. Lateral thinking ni diajar oleh Edward de Bono. Dan dia mengajar pemenang-pemenang Nobel. Siapa yang nak masuk bidang Nobel Prize, Edward de Bono ajar. Maktab rendah Sains Mara pernah mengadakan silibus lateral thinking. Tapi lepas tu hilang begitu saja. Saya mintalah kepada Kementerian Pendidikan dan juga apa-apa agensi di bawah kerajaan
berusahalah sungguh-sungguh untuk mencapai tahap pemikiran tinggi yang dianjurkan oleh Kementerian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi. Okey, saya kembali kepada ini. Baik, macam mana cara dapatkan? Saya terus kepada jawapannya menggunakan otak kanan, bayangan otak saya. 12, 1, 12, tambah 2, 14. Tambah 1 jadi 5. 1 kali 2, 2. Tuan-tuan gunalah kalkulator. Saya terus sini. Okey. 12, 1, 12, tambah 2, 14. Tambah 2 jadi 6. 2 kali 2, 4. 12, 1, 12, tambah 2, 14. Sorry. 12, 1, 12, tambah 2, 14. Tambah 3 jadikan 7. 3 kali 2, 6. Inilah fungsi otak kanan. Otak yang kreatif. Jadi untuk melahirkan saintis di Malaysia, otak kena kreatif. Ya, baik. 12 tu 12 tambah 2 14 tambah 3 jadi 8. Ini jadi 8, 4 kali 2 8. Sekali lagi. 12 1 12 tambah 2 14, 14 tambah 4 jadi 8, 4 kali 2 8. Itu dalam sistem otak kita tu. Sebab tu otak ni berbelit-belit. Sebab tu orang ramai pandai putar belit. Tapi putar belit tak dibenarkan. Kalau ada bahagian otak tu boleh memberi manfaat kepada manusia, teruskan. Tapi otak yang putar belit atau putar alam ni jangan. Orang yang putar alam ni dia pakai otak juga. Tapi dia merosakkan manusia. Contohnya Darwin teori yang mengatakan manusia daripada beruk. Itu putar alam lah tu. Tapi kenapa kita diam diri? Tidak pernah kita nak mencantas teori Darwin jangan dibenarkan masuk universiti di Malaysia. Saya pernah mengajar di Shah Alam, seorang guru Melayu hari Jumaat. Saya kata jangan percaya teori Darwin. Dia bangun bertanya kepada saya depan khalayak ramai, mana awak tahu Adam kaki 4 atau kaki 2? Itu guru Melayu yang beragama Islam. Mana mungkin cakap begitu? Maknanya dia merendahkan martabat Nabi Adam. Ya tak? Siapa yang menghina Nabi maknanya rosak akidah. Inilah teori Darwin yang telah meresap ke dalam diri orang Melayu, terutama guru-guru Melayu ni. Awas kementerian, saya telah bertemu ramai orangnya. Salah seorang remaja saya jumpa di Shah Alam juga. Dia kata, I don't believe Adam. I believe Darwin, kata dia. Nampak? Mengapa hal ini berlaku di kalangan remaja kita sekarang? Inilah yang kita nak bersihkan pencemaran akidah dalam diri anak-anak Melayu. Memang kita suruh belajar sains, tapi biarlah akidah kita terjaga. Ya, baik. Yang ni pula macam mana nak dapat jawab? Di sinilah levelnya pula. Kena fikirkan. Macam mana nak dapat jawab di sini? Saya buat begini pula. 12 1 12 tambah 2 14. Tambahkan satu lagi jadi kali 15. Tambah 5 jadi kosong, 5 ke 2 10. Ini jawapan. Buktinya tengok belah kiri. 5 2 10 tangan 1 2 4 5 2 5 2 1, betul tak? Kosong 0 4 sorry 5 1. Inilah jawapannya, inilah dia. Ini otak kanan, ini otak kiri. Ini otak artistik yang saya dapat dengan sains tadi. Ini otak saintifik. Saintifik perlukan pembuktian. Inilah buktinya. Tetapi otak art, dia tak perlu pembuktian. Dia kreatif. Orang kreatif sebenarnya tak perlu bukti. Tengok orang menyanyi, suara sedap. Suaranya sedap. Apa nak dibuktikan? Memang sedap lah. Itulah sebabnya pemikiran saintifik ini hendaklah dimasukkan kembali ke dalam diri pelajar-pelajar supaya boleh melahirkan pemikir-pemikir dalam bidang sains. Ya? Okey. Jadi oleh kerana kuliah ni tak boleh panjang, ya tak? Kita ringkaskan saja. Akan datang ada lagi siri-siri kuliah yang akan menyusul. Saya akan perkemaskan lagi pemikiran-pemikiran saintifik yang lebih tinggi. Sebab saya ada buat buku namanya Advanced Level Physics. Ambil sama bukunya. Yang tebal tu. Ini buku saya tengah melihat teori-teori fizik. Saya tak boleh nak kupas sekarang kerana masa kita sangat terbatas. Understanding Physics. Understanding Physics ni ada kaitan dengan daun juga. Bila daun jatuh, factors for tree shedding leaf. Faktor yang menyebabkan daun dan jatuh diambil kira dalam bidang fizik. Contohnya atmosfernya, ya, atmosferik, ya, iklim, perubahan iklim ada kaitan dengan fizik, ya. Jadi semua itu akan membantu kita nanti
untuk meneroka bidang yang lebih luas. Ini basic tentang penggunaan otak. Otak yang kreatif. Ya. Baik. Ada soalan? Jadi oleh kerana bidang yang saya buat ini memerlukan pemikiran yang tajam, saya bawakan buku-buku yang ada di tangan saya, antaranya berguru kepada Allah. Nabi Adam berguru dengan Allah. Ya. Allah yang mengajar Nabi Adam. Kemudian buku ni saya berdapat daripada seorang kawan, Nabi Adam. Jadi kalau kita nak belajar sains, kita kena belajar asal-usul kejadian manusia. Kita kena tahu tamadun manusia, asal-usul manusia itu sendiri. Barulah kita dapat merasakan bahawa ciptaan Allah ni, Allah jadikan khalifahnya untuk mentadbir bumi ni dengan cara yang Allah hendak. Supaya jangan sesat melarat. Betul. Betul, saya setuju tuan. Okey. Baik. Alhamdulillah, so harap korang faham apa penerangan tu kan. So sekarang ni kita sesi nak iklan pula nak habis dah ni. So kita akan iklankan ubat ni, okey. Ustaz ni ada jual ubat ni. Okey, ada ubat otak Melayu, otak kanan Melayu. So kalau nak tahu sebenarnya resepi dia sama macam Ezamo punya resepi. So korang boleh dapatkan harga yang lebih murah. Okey, harganya RM30 sahaja. RM30 sahaja guys, untuk korang, untuk anak-anak, untuk dan untuk orang tua pun tak ada masalah. Dan untuk remaja sendiri, saya sendiri makan otak ni. Otak ni pula. Okey, ubat ni. Minta maaf. Okey, sebab apa teruja jumpa dengan orang yang hebat ni kan. So kita pun banyak belajar dengan dia, bukan sikit, banyak tau actually. So korang kena tunggu lepas live ni. InsyaAllah saya akan bawakan lagi, ada siri-siri yang lain. InsyaAllah minggu depan kita akan ada satu lagi. Okey, so sekarang ni saya promote dulu. Okey, siapa yang nak ubat otak minda ni, otak kanan Melayu, minta maaf. Yang ni harganya RM30 saja, tak termasuk pos ya. Okey, pos RM10. Okey, pos RM10. Okey. Alright, sekarang ni kita dah habis dah. Kita dah habis sesi dah bersama dengan ustaz ni. Oh, ya. Minta maaf. Ni, ada CD. Dia turun sikit tuan. CD ni ialah hasil dari penerokaan saya dalam bidang yang tinggi lagi. Saya lepas ni nak bercakap tentang Big Bang Theory, teori Big Bang, di mana ada ayat dalam Quran yang menyebut tentang ayat Big Bang itu. Cuma kerana orang barat tidak mendekati Al-Quran, dia tak jumpa. Kalau dia jumpa pun dia tidak akan terima. Ya, jadi kita hendakkan saintis-saintis Islam, terutama saintis Melayu, hendaklah berusaha melahirkan pemikir-pemikir. Kerana Al-Quran menganjurkan kita berfikir, afala ta'qilun. Apakah tidak kamu berfikir? Ayat yang saya nak baca yang disebut oleh Rasulullah. Ketika turunnya wahyu ni, Rasulullah menangis. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina 'adzaban nar. Ayat ini menyebut tentang orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri, sambil berbaring, sambil duduk, sambil berbaring. Suraya berkata dan memikirkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan tentang kejadian langit dan bumi ni. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Seraya berkata, tidaklah engkau jadikan segala sesuatu ni sia-sia. Saya pernah dengar teori everything yang disebut oleh saintis-saintis negara barat. Theory of everything, dipanggil Grand Unified Theory. Itu teori yang terakhir Einstein sejam sebelum dia meninggal. Tapi dia tak berjaya menyiapkannya. Untuk menggabungkan 4 daya di bumi ni, pertama electromagnetism, yang kedua gravity, yang ketiga strong nuclear force, yang keempat weak nuclear force. Dia tidak berjaya, dia pun mati lepas itu. Sejam selepas itu. Kita pernah dengar, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Betul. Ya tak? Kita ni dah tuntut ilmu sampai separuh jalan berhenti. Separuh
Jangan dah berhenti dah Ustaz. Okey, jadinya itu saja untuk setakat ni. So siapa yang nak ubat ni, nak CD ni, boleh terus kontak dekat nombor pin komen tu. Okey, saya akan direct dengan Ustaz lah. Jangan risau Ustaz. So apa-apa boleh terus kontak dekat nombor pin komen. Alright. So kita nak end live dulu insya-Allah. Okey. Pada yang nak tanya soalan, okey, kita nak buka soalan sekarang ni. So boleh terus juga WhatsApp untuk yang serius lah. Okey, terus WhatsApp terus directly dengan saya. Okey, untuk terus tanya soalan ke apa ke. Sebab apa dalam live ni saya tengok senyap je, tak ada orang bercakap pun, tak ada orang komen-komen kan. Siapa yang tanya soalan kan, apa-apa saja tentang diri tuan ni ke kan. Mungkin tak faham siapa ni kan, ketua saintis dunia ni kan. Okey, boleh tanyalah sekarang ni. Sebab apa, sebelum kita nak end live ni, kita boleh lah kot saya beritahu ke apa semua. Okey, sebanyaknya yang WhatsApp saya semua nak tanya obat otak tu. Okey, jangan risau. Obat otak boleh, tak ada hal bosku, tak ada hal. Okey, sekali lagi kita boleh kita dekat PM tepi dekat WhatsApp. Soalan yang common sense tu boleh. Okey, apa-apa soalan saja yang rasa yang apa tergerak di hati ke kan. Ni betul ke Mamat ni kan, betul ke nampak lah tengok tak semegah gitu tapi nampak gitu kan. Ilmu dia penuh di dada. Abang kata apa orang Jawa, tak sampai Gunung Everest kalau tak penuh ilmu di dada. Ya tak gitu? Lebih kurang lah kan. Okey guys. Orang nampaknya tak ada lah orang nak tanya ni. Tak ada orang nak tanya. Senyap je. Okey. Okey, kalau apa-apa saja boleh terus WhatsApp saya. Okey, mungkin nak jumpa dengan tuan guru ni sendiri kan. Nak bincang dengan apa-apa ke? Jangan risau. Nanti saya akan bagi nombor kontak directly dengan tuan ni. So korang boleh terus kontak. Jangan risau. Tak apa. Ada nanti saya bagikan dia. So sekarang ni abang PYO PM. Nanti abang PM tepi terus bang dekat WhatsApp bang. Kita boleh terus PM bang. Apa-apa ubat tu untuk apa? Saudara Melaya, ubat ni untuk tuan sikit. Sebenarnya ubat ini ada clinical testnya di bawah klinik homeopati dan saya ada doktornya sendiri. Kemudian tujuan ubat ini ialah untuk pengalaman yang lepas yang baru ni saya hantar ubat ni. Saya hantar pada Mio. Mio ni pelajar UiTM Tanjung Malim. Dia order 4 botol. Saya nak tengok dia punya feedback. Saya telefon dia. Dia beritahu lepas dia makan, dia rasa mengalir otak dia. Maknanya lapang dan dia boleh fokus. Ada 3 orang yang beri maklumat pada saya. Lepas dia makan ubat ni, dia terasa ringan otak dia. Rasa malas tu dah kurang. Pasal dia boleh mengaktifkan sistem neuron dalam otak kita. Jadi apa yang saya masukkan di sini, seorang pegawai bank juga di Kuala Kangsar. Masa dia bertugas sebagai pegawai bank, dia rasa payah nak ingat nombor. Lepas dia makan ini, dia rasa macam ada nombor di dahi ni. Itu pengakuan dia. Dapat begitu. Itu review. Jadi memang adalah dia. Tapi hakikatnya balik pada Allah. Sebenarnya semua ni tidak memberi bekas. Yang memberikannya ialah Allah. Jadi hakikatnya kita ikhtiar je. Kalau tidak memberi bekas, maknanya Allah belum izin lagi. Adalah sebab-sebabnya. Yalah, ada orang makan tak kenyang pun ada. Betul juga. Okey, ni orang tadi, yang tadi dia masih macam tak faham pasalnya formula yang tuan buat tadi. Yang kira-kira tadi. Ni ada seorang orang tanya. Okey, bagaimana kira formula 121 darab 12 dapat bersama 1452 tadi tuan? Mungkin dia orang nak yang masa tuan yang terangkan dekat Sogo tu kot. Yang tu lebih orang nampak kot. Yang ni lagi ekstrim lah sikit kan. Boleh, tak apa, sini je. Tak apa. Nampak. Sebenarnya saya ambil pada daun tadi, saya olah lah. Bila terjadi olahan tu, maknanya saya reka lah sendiri. Reka sendiri. Jadi reka cipta ni lah yang berkait rapat dengan otak tadi. Kita mereka idea, mereka cipta. Contohnya begini. 121 kali 12. Okey. Bersamaan dengan daun tadi. Jadi kalau kita nak letak daun, banyak sangatlah kerjanya. Ya, betul. Kita ringkaskan saja, buatkan kotak tadi. Ni kotak ni lebih sistematik. Yang tadi saya terus jawab spontan. Ini sistematik, ini kreatifnya. Jadi bila saya susun, dia jadi kreatif macam tadilah. 12 1 12. 12 2 24. 12 1 12. Jadi bila saya padam line dia, maka terbentuklah jawabnya. 2 1 4 jadi 5, 2 tambah 2 jadi 4. 1 ini. Clear?
Yang saya buat tadi terlalu laju. Sebab tu kita ada post laju. Nak laju kan? Nak laju. Dia tak ada postulate. Ya, tak ada. Postulate ni bahasa fizik. Ya, tengok. Ini macam mana dapat jawab? 12 ke 1, 12. Tambah 2 jadi 14. 14 ni bila tambah 1 jadi 5. Jadi 15 kan? Maka letak je 5 tu di situ. 1 kali 2. Terus jadi 2. Inilah sama lah jawapan. Maknanya sistem tu dah masuk terus dalam sistem otak kanan tadi. Dia tak payah nak buat kotak. Tak payah nak buat line. Terus. Tapi kalau tak nak kotak, buat macam ni. Baik. Buangkan kotak, tinggal line je. Macam line pada daun tadi kan. Jadi maknanya 1, 2, 3. 12, 1, 12. 12, 2, 24. 12, 1, 12. Jadi nampaklah 2. 1, 4 jadi 5. 2 tambah 2 jadi 4. Ini jadi 1. Ini memerlukan dia punya design. Yang ni tak perlu dah. Pasal otak ni dah bersedia. Terus kepada jawab. Terus pada jawapan. Ya. Okey. Alhamdulillah kan, harap terfaham lah kan. Tadi apa yang tuan dah terangkan semua. Tapi kalau nak lebih faham, kena beli CD. Okey guys, beli CD. CD. Okey, beli CD memang okey lengkap apa semua cara. Hampir 2 jam saya kupas. Macam mana kerja otak kanan. Okey, dia nak ada orang yang komen dia nak cuba nombor lain pula. Boleh ke tuan? Okey, saya buat nombor. Okey, nombor lain Okey, ini bukan nak buktikan. 3, 2, 1 kali 15. Okey. Ini ada 5 digit. Ya? Baik. Cara nak susun tak payah kotak lah. Kita terus pada line tadi. Line dia macam poh laju. Pasal poh laju line dia begini. Merah putih kan. Sebab dia panggil poh laju. Jadi orang poh laju kena beli ni. Okey. 15 kali 5 75. Okey. 15 kali 4 60. 15 kali 3 45. 15 2 30. 15 1 15. Jadi jawapannya susunlah 5 1 8 4 1 7 1 jadi 8. Jadi jawapannya 8 1 4 8 1 5. Belah kanan. Nak membukti betul, baliklah belah kiri balik. 5, 10, 16, 21, 27. 1, 2, 3, 4 dan 5. Betul tak? 5, 1, 8, 4, 1, 8. Inilah kesan keputusan periksa saya MCE dulu. Art belah kanan. Logik belah kiri. Logik tu sains. Sebab tu saya dapat art dengan sains aja. Maka saya lah ketua sains di dunia. Iyalah. Itu diakui oleh Albert Einstein. Betul. Einstein sendiri sebut artistic brain and scientific brain. Betul. Jadi keputusan saya dah bawa kepada lembaga peperiksaan. Saya dah pergi. Lembaga peperiksaan Malaysia, saya tunjuk pada pegawai namanya Norman. Sampai dia tak boleh nak kupas. Sampai senyap je. Sampai senyap je. Jadi saya lah ketua saintis. Itulah ya. Itulah. Ini dream. Dream manusia ni diberi kebenaran. Sebab ini hak asasi manusia. Kenapa Darwin berkata teori beruk kamu boleh terima? Teori beruk orang terima, teori ni tak boleh terima kan? Susah kan? Susah lah gitu. gitu. Namanya orang putih lah. Orang putih. Dia tidak bertuhan. Sampai dikatakan Tuhan tak menciptakan alam. Betul. Kita orang Islam ni, semua ni ciptaan Allah. Allah sebut, Rabbana ma khalaqta haza batila. Tidaklah kami jadikan segala sesuatu ni sia-sia. Ya tak? Dadah tu Allah jadikan, tapi jangan disia-siakan. Maknanya jangan kita salah guna. Allah buat dadah tu ada tujuan. Tapi jangan salah guna. Ya tak? Daun ketum tu. Orang suka tu. Ambil apa contohan tu. Ada ketum tu macam mana tuan? Ketum ni sebenarnya kalau ikut asalnya orang dulu-dulu. Kan? Apa kata orang candu lah contoh. Itu sebab ada perang candu. Opium War. Zaman British nak conquer China dulu. Dia jadikan senjata mereka. Jual beli. Kita di Malaysia ni rempah ratus. Ya dah, spice trade. Itu yang Portugis datang ke Melaka nak ambil spice. Sebab mahal untuk pasaran di Amerika, di Eropah. Bumi Malaysia ni kaya. Tapi ambillah yang manfaat. Jangan daun ketum. Daun ketum je daun kan. ketum yang dia nampak.
Atas bangku dua ada dan pegaga. Oh, banyak kan yang elok-elok Kalau, lagi kan. kalau mereka pergi ke Perak ya, di Perak tu ada dekat dengan Batu Gajah tu, jalan nak ke Kelly Castle tu. Okey, kira-kira faham. Kerajaan negeri dah buat satu ladang. Ladang herba kerajaan Perak. Oh. Tiga sampai awal banyak benda Banyak. yang dibuat sekarang ni. Bukan Yang itu. orang tak nampak Roket pernah nak buat. Saya di roket. antara penggeraknya sekarang. Wow. Okey, korang dengar guys Ha. Roket nak buat kat Perak guys. Dekat Manjung. Korang boleh Google sendiri lah sebab saya dah Google sendiri. Kawan saya namanya Izmir. Dia dijemput ke NASA. Dan teori yang saya bawa kepada pereka-pereka kapal angkasa dah keluar dalam surat Al-Baqarah. Dalam buku ni saya nak tunjukkan saya punya idea dipakai oleh pereka-pereka kapal angkasa, diterbitkan dalam akhbar ni, dia beritanya. Kisah orang tak betul ni. Kisah orang tak betul nampak tu. Dalam Ini berita saya dalam akhbar utusan. tulisan online. Boleh nampak guys okey. Faham. Saya nak buat roket lepas ni. Buat roket sendiri kan. Bawa family jalan tuan. Pergi lepak kat bulan. Kita orang politik kita ada roket tapi kecil sangat. Kecil sangat Faham kan? DAP kan? DAP ada roket. Okey. Tapi saya nak memanggil DAP supaya join saya. Kita buat roket betul. Betul kan? Tun Mahathir pernah sebut. We may make a rocket one day. Dalam DVD ini dialog saya dengan angkasawan Syekh Muzaffar. Syekh Muzaffar sekali masuk dalam tu. Dalam ni. Saya bangkitkan isu mana lebih laju, cahaya atau bunyi. Okey, faham. Sebab soalan tu bukan dari saya, daripada negara luar. Dalam teori Big Bang, bunyi dulu. Light, tentulah light travel faster than sound. Yes. Memang kita tahu, saya pun belajar sains. Ketidak buat apa jadi ketua saintis. Ya, siapa lagi kan? Ya, betul. Saya bukan nak angkat diri sebenarnya. Ini strategi. Betul. Saya bagi orang kenal. Strategi sebenarnya. Banyak benda. Contoh buku ni Tuhan lebih saintifik. Apa kita nak cakap? Ya tak? Tuhan lebih saintifik. Sebab dia jadikan alam ni. Ya, betul. Apa sahaja yang tergerak di hati kita tengok ni, Allah, semuanya ciptaan Allah. Kenapa mesti kata God did not create universe? Itu pahaman orang putih Orang lah putih. kan. Etis Orang lah tu. fikir. Betul? Etis kan. Sebab diorang tak percaya Tuhan. Betul tak? itulah dia ni. Cara diorang punya percayaan tu kita tak boleh nak ikut lah. Ya. Macam itulah tu kan. Saya nak mengajak saintis-saintis Melayu supaya, sebab apa? Allah dah sebut dalam Quran, kuntum khairu ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Betul. Bila kita ni umat terbaik, buatlah sesuatu yang terbaik. Boleh mengatasi manusia-manusia yang tidak bertuhan. Kita lah kena ke depan. Nama marah, tapi kamu undur pula. Alamak. Mengundur Majlis Amanah Rakyat. Namanya marah. Mengapa mesti undur? Betul. Jadi kita patut ni lah kan. Okey. Alright, lagi apa-apa tuan nak terangkan? Okey, jap. Mic ni. Okey. Allah main kucing. Kucing pun Okey. nak belajar. Jadi korang kalau ada apa pertanyaan lagi selain daripada apa yang ni. Okey, tapi siapa yang nak ubat otak? Okey, otak kanan Melayu ni memang dibuat khas macam homeopati kan. Homeopati. Homeopati ni asalnya ialah yang menemukan ini ialah Dr. Hahnemann di orang Jerman. Sebab homeopati ni dia mesra kepada penggunanya. Jadi ubat ni sebenarnya telah dirumuskan seorang pakar doktor homeopati namanya Hahnemann, dia orang Jerman. Dan saya melihat waktu Pak Lah menjadi Perdana Menteri, saya tukang juru cakap dalam majlis Pak Lah. Ketika Pak Lah menjemput khazanah-khazanah dari Jerman yang Islam punya, disimpan di Jerman. Bila bawa ke KLCC, antaranya artifak orang-orang yang milik orang Islam, khazanahnya. Orang Islam buat, dibawa ke Jerman. Jadi makna orang Islam lah yang menemukan benda ni. Saya pun menjadi tanda tanya, kenapa Mercedes, BMW itu engineeringnya yang terbaik ada? Ya betul. Ni tuan ada orang tanya lagi. Ni ubat herba ke? Dia sebenarnya homeopati ni ada kaitan dengan tumbuh-tumbuhan jugalah. Okey. Kalau nak detail, datanglah ke tempat saya. Ada klinik di sini. Oh, okey. Depan tu kliniknya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik. Alright. Okay guys, harap korang faham apa semua yang
diterangkan oleh ketua saintis dunia kita, orang Melayu kita sendiri. Okey, itu antara untuk cara lah untuk dia kenalkan diri dia. Jangan terkejut. Sebab apa, kalau kau nak bahas pun pasal saintis ni memang tak bahas lah. Okey, dengan tuan Saya kan. sebut kata Pak Lah je. Kenapa dia marah paip bocor? Kenapa pipe bocor pun memang PM marah? Saya simpan zaman Pak Lah lagi. Untuk jadi kuliah saya. Saya sentuh sikit boleh tak? Boleh. Begini ceritanya. Okey, sekejap saya letak balik. Ramai orang tak tahu dan profesor-profesor pun tak tahu. Kalau saya tanya pada profesor mungkin tak ada maklumat. Kalau dia ada maklumat, dia boleh jumpa saya. Kenapa Pak Lah sebut? Kenapa Pak Lah sebut paip bocor? Ni beritanya, saya keluarkan kejap supaya kita dapat maklumat. Ni dia berita yang saya simpan sekian lama. Lagipun saya dah menghadap agung ni gambar saya. Ni tunjuk depan. Ni duk ngadah agung. Agung ni bila ni? Saya nak agung yang baru ni lah. Saya dah jumpa dah. Okey. Nak bercerita dengan yang di-Pertuan Agong. Buktinya lah. Ya. Kalau nak bukan sembang kosong saja guys. Siapa yang baru-baru masuk tu baru kenal kan. Yang ni dengan Tun Mahathir. Tun Mahathir pun ada. Dah jumpa dah ramai. Ini teori Darwin kata bah ni. Daripada bah di London dia letaknya. That's probably no God. No God kata. Dia, orang naik bah tak ada Tuhan macam mana? Pening. Tak terjun parit. Nanti kejap mana ke majalah saya nak keluarkan. Astagfirullahaladzim. Ada soalan-soalan lima lagi? Dah tunggu. Mana ke dia bukunya? Ni dia majalah bukunya. Kenapa Pak Lah marah paip bocor? Apa tu? Begini ceritanya. Okey. Bathroom ni nak kena renovate. Bathroom kan renovate. Okey. Nampak ke tak? Nampak. Itu yang Pak Allah marah tu. Paip bocor. Paip bocor. Nak kena renovate lah gitu kan. Okay. Kena renovate. Saya simpan ni ada tujuan untuk ceramah akan datang. Kenapa dia? Baik, saya bukakan satu-satu. Albert Einstein rupanya masa dia dapat teori itu, dia duduk dalam tandas. Ni yang beritanya. Saya dah banyak kumpulkan teori EMC square tu. EMC square. Majalah Islam keluarkan. Ya. Einstein dapat idea tu dalam tandas ni dia. Einstein sebut ni. Saya nak baca pun EMC square tu waktu duduk dalam tandas. Idea yang dia tercetus tu. Ya. Hebat. Sampaikan Einstein kata, ini kata-kata Einstein yang kita kena tengok balik. Bukan cakap-cakap yang main-main. Dia adalah seorang saintis yang ternama, betul tak? Betul. Jadi siapa tak kenal Einstein siapa lah. tak kenal Einstein? Orang memang tak kenal saya ketua saintis. Einstein mesti orang kenal kan? Orang kenal Einstein je. Confirm. Jadi Einstein kata dalam kenyataan dia, ini keratan akhbar yang saya simpan sekian lama untuk saya kuliahkan. Mana kenyataan? Ni dia. Majalahnya. Nampak? If I were young man again and had to decide how to make my living, I would not try to become a scientist or scholar or teacher. I would rather to choose to be a plumber. Nampak? Maka tak heranlah Pak Lah marah paip bocor. Yang nyebutnya Einstein. Betul. Ya. Banyak benda saya nak kupas ni sebenarnya. Tak apa, jangan risau. Adalah kuliah. Sikit lagi kita akan kupas. Ini contohnya lagi. Saya pergi ke Johor. Saya jumpa Jalan Pemuda. Jalan Pemuda nampak. Einstein sebut, if I were young again, tengok Jalan Pemuda. Sebelah ni pipe. So kat situ dia idea dia keluar. Tapi itulah macam ada juga saya nampak macam apa Mahathir pun bukanlah kata ada artikel saya baca Mahathir dia dapat idea dia kalau dia pergi tandas dia akan bawa buku dengan pensel. Nota ya? Nota. Dia macam dari situ mungkin sebab apa tak tahulah apa kaitan scientific way kat situ. Tapi orang-orang bijak dia dapat idea daripada situ. Contoh Archimedes lah. Archimedes principle. Betul. Dia nak menyelesaikan masalah berat timbangan mahkota kan. Betul. Dalam bilik air. Dia duduk dalam bilik air menapu, air melempah lah. Melempah. Dia pun keluar eureka. Yes, betul.
Tapi tak ada pakaian lah. Itu dalam bathtub lah. Itu cerita dia. Cerita Tapi dia lah. apa formula dapat tu Kau kan? janganlah tak ada pakaian pula. Itu buat hal tu kan. Buat hal tu. Itu buat hal tu kan. Terkecuali Nabi Adam lah. Ya, betul. Nabi Adam kisahnya daripada syurga lah. Tak ada pakaian. Tak ada kebayang. Tapi dia ambil daun. Okey, nampak daun. Malu. Mestilah kan. Dia Pakai tunjuk kan. Dia tutup kan. Tutup. Betul. Malu tu dah ada kan. Okey, sekejap tak. Minta mic jap. Ya. Okey, ada lagi tuan nak cakap apa? Tengoklah apa soalannya. Okey, saya rasa nampak macam tak ada soalan. Okey, apa misi dan visi Kota Saintis Dunia dan usaha seterusnya? Ini rasanya ni last soalan lah daripada kita kan. Ini soalan last sebelum kita nak end live kan. Nampaknya view pun makan ramai tuan. 96. Tu kira bagus lah tu. Alhamdulillah. Kira bagus lah. Itu naik lah kan. Tapi okey, kita ambil satu soalan last. InsyaAllah nanti next week kita akan lagi live nanti. Okey, tak apa. Kita jalan. Vision. Ya. Misi. Vision 2020 gagal. 20 gagal lah. Terus cakap dah. Rupanya timbul COVID. Oh, COVID. Ya, betul kan. Harapannya Tun Mahathir nak tengok, tapi tak jadi kenyataan. Tapi sebenarnya hikmah banyak. Rupanya bila berlaku COVID, Gunung Everest yang asalnya ditutupi awan, bila orang duduk rumah, cerah jadi. Cerah, keluar dalam suara. Maknanya aktiviti manusia yang tidak mengganggu alam telah mententeramkan alam. Betul juga. Selama 3 bulan tu Selama 3 bulan. Betul juga tu. Tenang, aman, balik tenang. Kan kita boleh baiki diri di rumah ya tak? Betul. Masing-masing cuba korek diri. Betul. Muhasabah diri. Jadi Allah buat tu bukan buat saja. Didikkan dari Allah. Betul. Nampak tu. Kalau Allah bagi kiamat tu habis kita. Dia bagi signal je. COVID dulu kata dia. Suruh duduk diam kat rumah lah kan. Stay at home. Stay at home, yes. Kat rumah kan. Rumah pun kena jaga jarak juga, jarak sosial Jarak tu kena jaga. Social distancing ya. Ya, social distancing, betul. Vision saya itu dia bukunya. Yang atas tu. Ini. Ini atas ni sekali. Okey. Vision saya ialah manusia ni tentu tak tempat aman ya tak? Ya, betul. Iaitu maknanya kalau dia buat sains dia nakkan ketenangan. Sebab sains ni banyak membantu. Ya tak? Jadi kita nak bawa manusia macam mana nak masuk syurga Allah. Okay, rahsia masuk syurga. Itu sebenarnya nak kongsikan dengan korang koma semua ni kan. Target saya sebenarnya bukan untuk orang kita Melayu je. Yang bukan Islam yang tak dapat hidayah tu kita kena sampaikan mesej. Betul. Itu paling bagus sebenarnya tak? Targetnya. Sebab saya baca satu buku majalah daripada Amerika ni. Saya ambil selai je. Oh, selai cukup. Okey. Apa dia beritahu? Tajuknya God Particle. Oh, God Particle. Yes. Wow. Ini teori sains yang paling tinggi. Dia nak mengesan Higgs boson namanya. Higgs boson ni dia terlalu halus tak dapat dikesan. Lahnya dia panggil God Particle. God Particle lah. Divine dah. Wow. Divine tu maknanya ketuhanan. Itu sebab dia panggil God Particle. Kemudian dia tulis sini slightly broken symmetry. Broken symmetry or why we are all here. Kenapa semua kita di sini tanya. Kita di sini okey. Dia persoalkan dalam teori fizik. Okey, lah teori fizik tu. Wow, namanya God Particle. Saya ambil satu je keratan. Saya beli buku tu tebal. RM98. Oh, mahal juga. Amerika memang keluar buku mahal. Tapi dia pun tak sains. Tidak juga saintifik. Saintifik. Dia cuma banyak olah je. Tapi dia punya isi sikit je. Putih memang macam tu. Contohnya beginilah. Kapal terbang. Yang buat bukannya Wilbur Wright. Orang Islam, Ibnu Firnas. Nampak? Ibnu Firnas lah yang menemukan teori penerbangan. Cuma orang putih ciplak je. Betul. Itu sebab dia halatnya Wilbur Wright. Dua adik kembar tu. Ya, betul. Yang buat kan, dia cipta. Itulah lahnya MS370 hilang. Sebab apa? Nema dah curi dia kat situ kan. Tak adalah kaitan dengan lebih kurang lah nak cerita kan. Apa petang-petang ni ngantuk kan, kita bagilah sikit kan, korang gelak-gelak kan. Itulah nak cerita sedikit kan. Siapa yang nak membawanya ini orangnya, iaitu Rasulullah. Ikon manusia sejagat. Dan saya dah dapat satu simbolik, iaitu di sebuah mimbar di Kedah. Nanti saya akan ajak orang ramai. Saya kalau boleh nak bagi kepada yang di-Pertuan Agong. Simbolik ini sebuah mimbar di Kedah di Al-Usta. Yang telah saya kaji menggunakan alat daripada Jabatan Pemetaan dengan menggunakan protractor 180 darjah tu. Saya gunakan itu untuk mengesan pergerakan matahari.
guna protector je. Ya. Macam kalau dulu alat yang dululah. Alat dulu orang punya. Islam nak solat tu ada alat dia kan. Matahari. Matahari kan. Ya. Betul. Okey, faham. Nampak. Jadi Guna sebenarnya protector saja. tengok pusingannya macam matahari je. Bulatan. Dalam Quran surah Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Wasyamsu tajri, ya, matahari beredar. Tapi kita belajar geografi, bumi beredar keliling matahari. Ya betul lah. Dia Itu kontradik yang ke tak? tadi. Kontradik. Jadi macam mana nak membetulkan, inilah ilmuannya yang kena ke depan. Itu sebab saya buat kajian matahari. Saya dapat di mimbar Kedah, di Alostar dekat City Point, pusat dakwah Kedah. InsyaAllah saya akan highlight lepas ni dalam teori pemetaan Malaysia. Dalam siri. Okey. Pemetaan. Macam mana kita nak petakan balik macam mana lokasi kita ni, direction arahnya ke mana. Sebab pusat bumi bukan di Greenwich Meridian, GMT tu di London. Ya, betul. Sebenarnya Mekah. Di tengah-tengahnya kan. Di Mekah. Tapi kalau kita sebut itu kan dah Britain marah kat kita. Kita nak ubah line imaginary line tu kan. Kosong darjah tu ya. Kacau pula jadi. Biasalah, semua dia orang akan claim benda yang baru, benda yang saintifik. Itulah. Kita tak boleh nak buat apa, sebab apa dia orang kuasa besar kan. Kuasa besar. Kita ni kuasa kecil. Ya. Tapi ketua saintis dunia di sini. Sini kata saya di dunia kat sini. Okey guys. Okey. Alhamdulillah, so kita dah habis nampaknya. So okey, insya-Allah nanti kita akan live lagi insya-Allah minggu depan. Lagi sebab apa, saya pun nak nikah dah minggu ni, settle dulu nikah. Okey. Saya nak nikah dah tuan. Okey. Alright, kita settle dulu, nanti insya-Allah minggu depan kita akan buat lagi satu sesi live ya dengan sama tuan. Oh, ada juga. Okey, ada sikit untuk orang nikah sikit. Ada hadisnya di sini. Okey. Nanti saya akan kupas nanti. Dan dalam hadis tu Rasulullah menyebut apakah makanan penduduk syurga? Nabi jawab ujung hati ikan nun. Ujung hati ikan nur. Ikan paus. Ujung hati. Ada hadisnya, nanti saya akan kupas lain kali lah. Tak apa, nanti InsyaAllah. lepas ni. Okey, baik. Alright, saya rasanya tak ada apa-apa dah. Okey, nanti yang lain-lain tu kan, kita akan kupas lagi selepas ni insya-Allah live lain. Okey. So siapa nak beli ubat tu boleh terus Roger dekat WhatsApp, saya akan settlekan, jangan risau. Okey, siapa yang nak contact dengan tuan ni directly boleh contact saya akan bagi nombor WhatsApp terus. Sebab apa, kita uruskan lah untuk tuan ni kan. Dia tak pandai sangat bagi IT, saya tolong kan. So korang jangan ingat saya nak makan duit ke apa nak tolong seikhlas hati lah. Jangan risau. Okey. So siapa-siapa nak ubat, nak CD dengan harga RM25 ya. Ini tak termasuk pos ya. Okey, pos RM10. Okey. RM8. Okey. Kalau nak ubat, dengan buku ni, buku masuk sekali. dalam satu envelope, dalam satu sekali. sapu surat. Sekali. Harganya RM8 je. RM8 untuk sekali pos. Sekali pos RM8. Sekali pos. Produk saya ni, Yes. ubat, DVD. Elok beli DVD pasal untuk anak tuan-tuan. Anak-anak yang masih kecil ni, dia perlukan bantuan. Dia tengok visual, audio visual. Ya, betul. Ditambah di rumah sekarang ni. Ya, kemudian ubat ni meringankan otak dia lagi, sambil tu dia belajar. Buku pun ada. Betul. Baik. Buku ada kan, nampak Belilah, tu. insya-Allah. Okey. So siapa yang nak boleh beli directly sekali 3. Okey, sekali pos RM8 je. Ni tuan RM8. Saya cuba charge RM10. Tuan bagi RM8 je kan. Nampak baik hati tak? Baik hati kan. So siapa-siapa yang nak ubat ke boleh terus Roger Alright. Okey, kita nak end live dulu, insya-Allah kita akan jumpa lagi next week. Assalamualaikum.